Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua. Ada satu perkembangan menarik, satu isu ulasan menarik yang saya nak sampaikan hari ini berkaitan dengan seorang ahli parlimen yang disahkan telah dipecat. Bagi saya, setelah pemecatan kepada ahli parlimen ini sudah pasti menjadi satu amaran kepada ahli parlimen yang lain. Kenapa beliau boleh dipecat dan apa yang beliau lakukan sehingga beliau dipecat, ahli parlimen ini. Jadi perkara ini sudah pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya ahli parlimen, bukan saja di seluruh Malaysia, tapi di seluruh dunia. Satu perkembangan hari ini daripada My Metro, tajuk artikel ini, tak pernah hadir, ahli parlimen kena pecat. Oke baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu yang sangat-sangat panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan juga tekan butang subscribe. Seorang YouTuber gosip selebriti yang menjadi wakil rakyat akan menjadi ahli parlimen pertama Jepun yang dipecat daripada parlimen negara itu. Yoshikazu Higashitani dipecat kerana tidak pernah menghadiri sidang parlimen sejak dipilih memegang jawatan itu 7 bulan yang lepas. Perkara ini berlaku di Tokyo, Jepun. Jawatan kuasa disiplin parlimen melucutkan statusnya kerana tidak hadir secara berterusan. Dia lebih dikenali sebagai GAASYY di YouTube kerana terkenal dengan video gosip selebriti dan pengundi memilih Higashitani sebagai wakil rakyat pada Julai lepas. Pemecatan adalah hukuman paling berat dikenakan penggubal undang-undang untuk kesalahan yang sama. Ia hanya berlaku 2 kali sejak 1950 dan ini adalah kali pertama seorang ahli parlimen dipecat kerana tidak hadir secara berterusan. Dewan ditetapkan untuk merasmikan keputusan itu lewat minggu ini. Ahli parlimen itu yang digelar ahli parlimen tidak hadir dipercayai menetap di Emiria Arab Bersatu. Dia setakat ini enggan menghadiri parlimen kerana bimbang akan ditangkap atas dakwaan penipuan dan dakwaan fitnah kepada selebriti, lapor media Jepun. Dia adalah salah seorang daripada 2 ahli yang dipilih daripada parti pembangkang, yaitu Seijika Joshi. Parti itu sebelum ini dikenali sebagai parti NHK, menyeru pembaharuan kepada penyiar awam Jepun. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, bagi saya dengan kesalahan beliau, salah laku yang dikesan di mana beliau sehingga digelar oleh sehingga mendapat gelaran sebagai ahli parlimen tidak hadir. Akhirnya beliau dipecat kerana tak pernah hadir ke sidang parlimen. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu amaran kepada seluruh ahli parlimen di dunia dan juga untuk di Malaysia bagi saya. Jadi ini bukan satu contoh yang baik untuk menjadi seorang ahli parlimen, menjadi seorang wakil rakyat. Jadi itu sudah menjadi kewajiban untuk seorang ahli parlimen itu untuk datang ke dewan. Jadi pada akhirnya bagi saya, pendapat saya secara pribadi, ini menjadi amaran kepada ahli parlimen di Malaysia supaya ini tidak menjadi ikutan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk perkembangan-perkembangan yang lain, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasihi semua, setelah beberapa waktu kita mendengar berkaitan dengan tangkapan daripada SPRM, hari ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kejutan besar daripada SPRM. Selain daripada
isu pemimpin bersatu yang terlibat rasuah, meminta dan menerima rasuah. Hari ini pula kita mendengar satu lagi pendedahan yang mengejutkan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di mana satu artikel dari biharian.com, SPRM Reman 3 lelaki kes seleweng perjanjian sukuk RM596 juta. Jadi, bagi saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu lagi pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM, satu lagi tangkapan yang mengejutkan daripada SPRM. Dalam kenyataan ini, 4 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai RM596 juta bagi melaksanakan projek berkaitan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Okey, tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan isu yang hangat ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam kenyataan ini, keempat-empat suspek lelaki yang berusia antara 40 hingga 55 tahun itu ditahan lewat petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. 3 daripada 4 suspek berkenaan direman 3 hari bermula hari ini hingga 17 Mac selepas Magistrat Irzah Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk reman suspek di Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini. Bagaimanapun, seorang lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM. Menurut sumber, semua suspek terbabit adalah pengarah, ketua pegawai kewangan dan seorang pemegang saham bagi 3 syarikat terbabit secara langsung dalam membangunkan sistem berkenaan. Sukuk itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan dan hasil projek berkenaan perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan. Namun, akaun khas ini kemudiannya ditukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal tahun 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang-pemegang sukuk, kata sumber itu. Difahamkan juga perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik sudah dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun. Sukuk ini dijadual mencapai tempoh matang pada Mei 2023. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut namun enggan mengulas lanjut. Jadi, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan daripada SPRM, di mana satu tajuk artikel dari biharian.com, SPRM reman 3 lelaki kes seleweng perjanjian sukuk RM596 juta.